Sehingga tahun 2020, statistik kanak-kanak tanpa dokumen tanpa kerakyatan di Sabah menunjukkan data sebanyak 300,000 orang. Kanak-kanak tanpa dokumen merujuk kepada kanak-kanak tidak mempunyai dokumen secara mutlak, tidak mempunyai dokumen yang sahih di sisi undang-undang ataupun dokumen yang lengkap. Secara umumnya, kemunculan kanak-kanak tanpa dokumen di Sabah melibatkan dua jenis kumpulan. Kumpulan pertama ialah anak-anak pelarian Filipina ke Sabah pada tahun 1970-an akibat pergolakan politik dalam Filipina. Manakala kumpulan kedua ialah warga negara berpenghuni di dalam kawasan pedalaman. Dari sudut antropologi dan sosiologi, menurut pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Dr. Badare binti Saibeh, kanak-kanak mengalami masalah tanpa dokumen kerana ibu bapa tersebut tidak mendaftarkan kelahiran anaknya. Kita hanya mengiktiraf undocumented ini apabila salah silah keluarga kanak-kanak tersebut datang daripada ibu bapanya yang suatu ketika dahulu merupakan orang pelarian. Sebab itu sejarah tahun 1970 mengenai kedatangan orang pelarian beramai-ramai ke negeri Sabah itu juga merupakan antara punca lah berlakunya kanak-kanak tanpa dokumen yang berada di Sabah pada masa ini. Sejajar dengan itu, kanak-kanak tanpa dokumen tersebut juga dikenali sebagai kanak-kanak jalanan yang sering didapati mengemis di tepi jalan. Golongan ini dinafikan hak secara mutlak dari segi pendidikan, kesihatan maupun peluang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Anak-anak pelarian ini turut mengalami masalah tanpa pemilikan dokumen dalam masa berpanjangan akibat identiti dan status perkahwinan ibu bapa mereka tidak sah di sisi undang-undang Malaysia. Perbezaan itu dalam konteks anak orang pelarian yang berkahwin dengan orang pelarian, anak orang pelarian yang berkahwin dengan warga negara Malaysia. Dua kategori ini susah untuk mendapatkan dokumen dan biasanya anak-anak mereka akan menjadi undocumented. Mereka tidak ada sertifikat sebab tidak diiktiraf oleh JAHIN ataupun JAKIM yang ada di Malaysia lah. Perkahwinan mereka tidak dapat didaftarkan secara sah. Dan juga ada antara mereka yang tidak melahirkan anak di hospital dan juga di klinik dan dilahirkan di rumah saja. Dan sebab itu mereka tidak boleh dibuktikan sebagai pasangan suami isteri yang sah di Malaysia ataupun mereka tidak boleh membuktikan anak mereka ini memang lahir di negeri Sabah. Di sebaliknya, masalah tanpa pemilikan dokumen bagi anak warga negara lewat mendaftar kelahiran agak berlainan kerana masalah ini tidak berpanjangan untuk mereka. Dalam konteks warga negara Malaysia yang berada di pedalaman tetapi tidak dapat melahirkan anak di hospital ataupun klinik, mungkin anak itu akan bermasalah sekejap. Mungkin dalam beberapa tahun tidak ada dokumen pengenalan diri, tidak ada sijil lahir, tetapi kemudiannya nanti mereka akan mendapat sijil lahir lewatlah pendaftaran lewat dan sebagainya. Keterbatasan undang-undang di negara ini telah menyebabkan mereka tidak mempunyai sebarang dokumen yang sah di sisi undang-undang. Maka mereka berada dalam keadaan getir. Namun, mereka tidak menginginkan berada dalam keadaan sebegini. Berkenaan dengan hal ini, Dr. Badariah menjelaskan kegagalan ibu bapa tersebut untuk memperoleh dokumen bagi anaknya dalam konteks undang-undang berdasarkan konsep kewarganegaraan Malaysia. Sebab konsep kewarganegaraan di Malaysia mesti ada bukti bahawa mereka lahir di Sabah dengan bukti kelahiran daripada klinik ataupun hospital. Jadi dua dokumen penting untuk pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara adalah sijil nikah dan juga surat daripada hospital dan juga klinik. Dan selepas itu anak kepada pasangan ini juga mestilah dilahirkan di klinik ataupun hospital bagi membuktikan bahawa anak ini memang lahir di negeri Sabah, bukannya lahir di negara luar. Bukannya lahir pada negara Filipina kemudian dibawa ke Sabah. Berita merupakan saluran utama masyarakat untuk mengenali sesuatu komuniti lain. Namun, kita boleh mendapati bahawa naratif liputan berita media massa tentang golongan kanak-kanak tanpa dokumen tersebut sering tidak terkecuali daripada masalah sosial. Malahan pula berita yang dipaparkan kepada khalayak juga tidak konklusif ataupun tidak mendalam terhadap imej kanak-kanak tanpa dokumen tersebut. Berdasarkan masalah ini, pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Dr. Hayati Abdul Karim memberikan penjelasan bagi keadaan tersebut dari sudut kewartawanan. Dari segi kualiti, liputan yang diberi pada mereka tidak seimbang. Jadi bila dia tidak seimbang, artinya pembaca
dia hanya disajikan dengan satu perspektif saja tentang golongan kanak-kanak yang tiada dokumen ini. Jadi dia berpunca juga kurangnya pengetahuan tentang kumpulan ini oleh para wartawan. Kebanyakan wartawan kita kurang pengetahuan sosiologi tentang masyarakat ini. Jadi ini mempengaruhi dia punya kualiti liputan berita. Selalunya kalau diorang buat liputan berita tentang golongan ini, selalu dia sudah ada dia punya acuan. Mereka selalunya dikaitkan dengan perbuatan jenayah, masalah sosial, masalah pencerobohan tanah-tanah kerajaan dan sebagainya. Ekoran daripada itu, masyarakat masih mempunyai jurang besar dalam memahami situasi realiti kanak-kanak tanpa dokumen tersebut. Menurut Dr. Hayati, keadaan ini berlaku disebabkan kualiti berita yang sedia ada adalah tidak memadai untuk melengkapi pemahaman masyarakat tempatan terhadap kanak-kanak tanpa dokumen. Tapi dalam masa yang sama, kualiti liputan berita yang kurang memuaskan ini juga bermaksud liputan berita itu tidak mendalam. Jadi bila orang baca tentang kumpulan ini, mereka tidak faham asal-usul kanak-kanak ini dari segi etnik dia. Mereka tidak faham status kewarganegaraan dari segi undang-undang, dan mereka juga tidak faham sebenarnya apakah yang menjadi masalah dan cabaran dan keperluan mereka. Namun begitu, wartawan juga menghadapi banyak kekangan dalam melaporkan berita tentang kanak-kanak tanpa dokumen tersebut. Dalam pada itu, Dr. Hayati turut menghuraikan kekangan yang dihadapi oleh wartawan dalam membuat liputan berita bagi kanak-kanak tanpa dokumen tersebut. Mungkin satu sebab ialah kanak-kanak ini susah didekati juga. Kanak-kanak ini takut, malu didekati, dan dia pandai bersembunyi. Jadi bukan senang juga untuk reporter mendapatkan kepercayaan dia untuk ditemu ramah. Kanak-kanak ni dia takut pada orang-orang tempatan. Kalau misalnya golongan profesional termasuk wartawan, mereka sangat takut sebab mereka tak ada dokumen. Mereka takut kalau orang ini dekati mereka, termasuk wartawan sendiri, mereka takut mereka akan ditangkap. Sebab mereka ini sebenarnya hidup dalam keadaan ketakutan and they are in hiding. Jadi sebab dia tak ada dokumen, jadi itu yang menyebabkan mereka sukar didekati. Dan kalaupun mereka dapat ditemu ramah, sebahagian besar apa yang dia cakap dekat wartawan itu ditipu. Sebab dia cuba melindungi diri dia. Jadi ini menjejas ketepatan berita juga. Jadi itu sebabnya wartawan juga kadang-kadang menghadapi masalah dalam memberi liputan berita ini. Jadi ini juga menyumbang kenapa kita tak faham tentang mereka, tak cukup maklumat terhadap kumpulan ini, sehingga menimbulkan prejudisma. Kita juga stigmatize kumpulan-kumpulan ini. Jadi akhirnya kebanyakan masyarakat setempat menolak kehadiran mereka dalam masyarakat kita. Itu sebab dia. Tanpa dokumen bermakna seseorang kanak-kanak tersebut menghadapi kesukaran besar untuk mengakses pendidikan kebangsaan di negara ini. Keadaan kanak-kanak tanpa dokumen tersebut bertambah sulit selepas tahun 2012 kerana mereka tidak berpeluang untuk mengakses pendidikan kebangsaan di negara ini. Sebenarnya sebelum tahun 2012, kanak-kanak pelarian, anak-anak pelarian ataupun undocumented yang ada di Sabah ni, mereka ada peluang untuk belajar di sekolah kebangsaan. Pada ketika itu mengikut budi bicara guru besar ataupun pengetua sekolah berkenaan. Tetapi selepas tahun 2012 Akta Pendidikan itu telah dikuatkuasakan, maka mereka tidak lagi dibenarkan bersekolah di sekolah kebangsaan. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Kementerian Pelajaran Negeri Malaysia, mereka telah membenarkan pembukaan pendidikan alternatif untuk kanak-kanak ini. Jadi sebab itu, pertumbuhan pendidikan alternatif sejak tahun 2012 hingga kini begitu banyak. Pertumbuhan pendidikan alternatif untuk kanak-kanak tanpa dokumen di Sabah ini adalah satu perkara yang sangat baik. Jadi pendidikan alternatif ini pada saya merupakan satu ruang yang selamat untuk kanak-kanak itu. Apabila ibu bapanya keluar bekerja, daripada dia melakukan perkara-perkara yang tidak dijangka, adalah lebih selamat untuk dia berada di pendidikan alternatif ini dan dijaga oleh tenaga pengajar ini
dan memberikan mereka ilmu dan juga pendidikan. Menyedari kepentingan tersebut, Pusat Pendidikan Alternatif ini memainkan peranan penting dalam memastikan kanak-kanak tanpa dokumen tersebut mampu menjadi tenaga buruh yang baik kepada masyarakat tempatan pada masa hadapan. Jadi apabila dia mendapat ilmu daripada Pusat Pendidikan Alternatif ini, walaupun dia menjadi pekerja restoran, dia tahu apa yang kotor, apa yang bersih. Sebab akhirnya nanti mereka ini akan serve kita di restoran. Jadi kalau dia adalah undocumented people yang dulu ada pendidikan, maka kita percaya bahawa dia tahu mengendalikan makanan dengan bersih berbanding dengan orang yang tidak ada pendidikan. Jadi untuk kesejahteraan sosial kedua-dua pihak, undocumented dan juga warga negara ini, pendidikan yang diberikan di Pusat Pendidikan Alternatif ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak tanpa dokumen ini menjadi buruh yang baik pada masa akan datang. Kesimpulannya, isu kanak-kanak tanpa dokumen di Sabah ini wajar dilihat secara menyeluruh dalam pelbagai perspektif dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Sekian dokumentari khas UMS FM yang diterbitkan oleh Dr. Intan Solihat Ibrahim.